Bagi pihak Universiti Malaysia Pahang, kami amat berbesar hati dengan kehadiran dan sokongan semua. Dan untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, para hadirin dan hadirat dalam talian yang dikasihi sekalian, suka untuk saya berkongsi pada hari ini tujuan utama kita untuk mengadakan program ini adalah untuk sama-sama menyemarakkan sambutan Hari OKU yang telah pun wujud sebenarnya di peringkat dunia semenjak tahun 1992. Jadi untuk pengetahuan, sambutan sebegini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru lahir dalam COVID ataupun di ala baru, tapi telah pun mendapat orang kata perhatian semenjak tahun 1992 lagi. Dan alhamdulillah di peringkat kebangsaan, temanya ialah telah pun ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu membina kesejahteraan OKU dalam mendepani perubahan. Kalau kita mengikuti perkembangan aspirasi daripada tema ni adalah lebih kepada untuk menyediakan masyarakat OKU khususnya dan juga masyarakat umumnya untuk menyokong perubahan norma dan juga norma baharu dan bagaimana untuk golongan OKU menghadapi cabaran norma baharu ini. Okay. Dan UMP turut serta dengan niche ataupun kita kata berfokuskan teknologi di mana warga OKU di UMP mengambil semangat bukan sahaja menerima tetapi lebih daripada itu memberi warga OKU UMP yang singkatannya OKUM bersama memasyarakatkan teknologi. Jadi insya-Allah itulah orang kata semangat yang ada dan mungkin juga kita boleh kata antara inisiatif daripada kami warga OKU di UMP untuk menyahut seruan di peringkat kebangsaan di mana dalam nak membina kesejahteraan OKU dan mendepani perubahan, ianya bukan sahaja datang daripada inisiatif menyantuni OKU tapi pihak warga OKU juga sendiri menyumbang dan memberi inspirasi kepada masyarakat. Dalam erti kata lain, kalau warga OKU pun mampu, apatah lagi dengan masyarakat yang menyantuni mereka. Okay? Jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang kepada objektif ataupun semangat di sebalik menganjurkan program berkenaan. Jadi untuk tidak memanjangkan kalam dari pihak saya selaku moderator pada hari ini, saya Munira binti Abdul Razak, pengarah unit perkhidmatan OKU UMP. Dan kami sangat berbesar hati program sulung kami iaitu julung kalinya kami telah dapat mengundang 4 penggerak kepada warga OKU UMP pada hari ini yang merupakan sinergi daripada pelajar dan juga staf OKU UMP sendiri. Dan kita seperti yang kita kongsikan di poster bersama kita pada hari ini ialah Cik Siti Hawa Apandi yang merupakan ikon pelajar OKU UMP dengan pencapaian yang luar biasa dan juga cemerlang. Beliau bersama UMP bermula daripada
diploma lagi. Kalau tak silap saya daripada tahun 2007 kan. Ya, betul. Hinggalah sekarang di peringkat PhD dengan pencapaian hingga ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita akan boleh lebih berkenalan dengan Cik Siti Hawa selepas. Seterusnya daripada penggerak barisan staf, kita ada seorang penerima anugerah penulis prolifik di peringkat UMP, iaitu sensei kita Encik Izwani Hassan, yang merupakan kepakaran beliau dalam bidang bahasa Jepun, dan beliau juga mempunyai pengalaman bekerja dengan industri dan mendapat pendidikan di negara yang terkini mendapat anugerah penulis prolifik. Saya yang normal ni pun malu alah kata orang, dan membuatkan kita rasa lagilah orang kata bersemangat untuk memberi kepada masyarakat, kerana jika kita dengar nanti sendiri daripada Cik Izwan, seorang yang normal kepada OKU, satu kemalangan telah mengakibatkan beliau mengalami beberapa kecederaan yang terkini beliau juga mendapat serangan strok. Tapi itu tidak menjadi sebarang alasan maupun halangan untuk beliau terus menyumbang biar apa pun halangan dan tanggapan yang melanda. Itu sedikit sebanyaklah tentang Encik Izwani. Seterusnya kita ada Encik Fazil yang merupakan seorang yang kalau tidak silap saya dari segi penawaran pengajaran dan pembelajaran dalam talian terutama dan dengan sistem. Betul ya Cik Fazil? Fazil ialah kata beliau yang buatkan saya rasa pentingnya ada perkongsian seperti ini apabila beliau menyebutkan bukan mudah untuk seorang yang normal untuk melalui proses transisi dan transformasi kepada OKU. Dan kekuatan dalaman yang ada pada beliau, pada saya sesuatu yang mengagumkan apabila beliau kata kalau kita nak, apa yang saya fahamlah, kalau kita nak orang di sekeliling kita kuat untuk kita, kita yang kena kuat dahulu. Jadi ini mungkin sedikit sebanyak sama ada warga OKU sendiri, baik di UMP maupun di luar sana, mengambil inspirasi dan teladan, dan bagi kita yang bukan OKU, kita boleh banyak belajar dari segi bagaimana untuk menyantuni, menyokong dan terus memberi dari segi sokongan yang bersesuaian lah, kerana untuk pengetahuan semua 15% daripada penduduk dunia adalah warga OKU, dan mereka ini dua perkara lah yang kita boleh faham secara umum. Kita perlu menyokong dari segi menyediakan kemudahan yang kondusif dan juga inklusif, dan inilah juga yang UMP fokuskan, iaitu menyediakan perkhidmatan yang kondusif dan inklusif. Jadi insyaAllah Cik Fazil akan berkongsi dengan kita kisah dan juga kejayaan beliau, walaupun dengan kalau sekali mata melihat dengan kecacatan kaki kiri kalau tak silap saya Cik Fazil yang beliau alami, beliau mampu mendapat anugerah khidmat cemerlang. Jadi siapa kata kalau OKU, dan ini kategori terbuka untuk yang Cik Izwani pun sama, kategori terbuka, bukan ada satu kategori khas untuk OKU, belum lagi, kita akan lanjutkan insyaAllah. Jadi ini yang saya nak dan pihak kami nak berkongsi, bahawa mereka ni bukan hebat disebabkan bersaing, termasuk Hawa untuk iTax, bukan disebabkan mereka hanya bersaing dalam lingkungan mereka, tapi mereka berjaya membuktikan dalam orang kata open competition. Okey, tidak lengkap perkongsian kita pada hari ini kalau kita tak dengar tentang kisah inspirasi Encik Azhar kita, yang saya bertambah kagum sebab beliau, bukan sebab beliau ni orang kampung saya saya orang Pekan, dia orang Pekan, tapi dia orang Serandu rasanya. Betul Encik Azhar? Betul.
Beliau yang nanti kita akan berkenalan lebih lagi di mana apa yang saya difahamkan Cik Azhar ni dia adalah YDP PIBG. Betul? Betul. Saya double check tu kenapa takut dia silap pula kan. Maklumlah kan nanti lain pula karangannya. Okey, jadi kita akan dapat lihat bahawa kalau biasa kita dengar yang memegang jawatan ataupun berkhidmat untuk masyarakat ni selalunya orang yang yang bukan OKU, tapi menariknya YDP jawatan disandang oleh Cik Azhar ni selain sebab dia memang nak berkhidmat untuk komuniti dia, itu yang indah dan cantiknya. Beliau adalah warga OKU yang menjadi YDP kepada sekolah berkenaan. Jadi selain daripada tu, itu baru orang kata sedikit pengenalan. Sesuai dengan kepakaran beliau lah. Kalau Cik Fazil tadi lebih kepada sistem, secara kebetulannya hari ini kita memang mengumpulkan pakar-pakar teknologi dan juga macam Cik Izwan ni produk berasaskan teknologi. Jadi Cik Azhar ni adalah pereka grafik UMP dan beliau juga mempunyai koleksi fotografi yang sangat menarik kerana jika kita berminat untuk mendapatkan masterpiece beliau, bolehlah lepas ni dia akan ada buat jualan amal. Maknanya ada harga kasih sayang daripada Cik Azhar insyaAllah. Dan ada juga pameran fotografi juga daripada Cik Azhar. Jadi itulah saya alhamdulillah kita sesi ni ada 5 pusingan kesemuanya. Saya telah pun selesai dengan pusingan yang pertama, di mana pusingan yang kedua di pusingan yang kedua kita akan mendengar kupasan berkenaan tajuk bicara kita pada hari ini, iaitu tips untuk menjadi baca dulu kita biasa dengar iklan bom ada zaman dululah. Tapi yang ni ni adalah tagline UMP di mana untuk warga OKU unggul, mampan dan juga profesional, gaya. Okey. Ada masa kita serahkan kepada Cik Siti Hawa kita untuk mengupas daripada perspektif beliau berkenaan tajuk ini. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Munirah. Boleh saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Hawa, Muscular Atrophy type 2. Saya didiagnos penyakit ni pada umur 2 tahun. Penyakit ni menyebabkan otot mengecut dan menyebabkan pergerakan semakin hari semakin terbatas lah. Penyakit ni merupakan salah satu penyakit jarang jumpa di Malaysia. So kalau ada sesiapa nak tahu info lanjut pasal SMA ni boleh follow lah FB Haji, sebab kita orang ada persatuan, boleh follow Spinal Muscular Atrophy Malaysia. Okay, untuk topik tips ni unggul, mampan dan profesional. So untuk ni bagi saya macam selain kita fokus ke akademik, kita boleh juga join area macam kita masuk pertandingan penyelidikan, macam kita pamerkan saya pamerkan projek final year dekat pertandingan penyelidikan tu, macam mula-mula masuklah peringkat dalam UMP. So bila projek tu dapat pengiktirafan, so
kita dapat tunjukkan lah kita pun skill kita pun boleh buat, boleh bersaing macam orang lain kan. So bila dari pertandingan dalam UMP tu next stage masuk pertandingan luar pula macam pertandingan kat Unimap dan ada juga pertandingan peringkat antarabangsa untuk bawa projek tu lah. Tapi untuk yang antarabangsa tu saya tak pergi, saya ada wakil lah untuk bentangkan projek tu. Bila nak buat tu mula-mula memang rasa boleh ke tak kan. So kalau kita tak buat, kita tak tahu kan. So bila dah start buat tu kenalah buat sampai jadi. So alhamdulillah lah projek dapat pengiktirafan dan benda tu pun kita boleh bila tu nama UMP pun naik kan. Itulah dari yang boleh saya kupas pasal topik ni. Okey, mungkin boleh Cik Hawa tambah sedikit macam mana dari segi yang Cik Hawa faham tentang boleh bersama memasyarakatkan teknologi melalui tagline tu. Mungkin Cik Hawa ada pandangan contohnya macam mana warga OKU mampu nak memasyarakatkan teknologi. Misalnya macam program kita hari ni. Jadi pada perspektif Cik Hawa sendiri apa lagi sebab Cik Hawa pun telah dilantik sebagai ketua kelab OKU untuk pelajar. Mungkin ada sedikit lagi pandangan? Macam sekarang semua orang tumpu kat teknologi, macam semua benda nak online kan. So macam sekarang pun kita buat bicara pun online kan. So tengok teknologi memang penting lah. So OKU ke tak OKU pun semua boleh buat online je kan semua. So kalau kita nak sebarkan info pun sekarang social media semua orang ada social media kan, nak spread awareness pun info boleh cepat sampai kat social media online semua tu kan. Okey, betul, setuju. Maknanya bila di peringkat PBB dan di peringkat kebangsaan semuanya selari untuk jadikan warga OKU ni inklusif, maka dengan sendirinya hikmah di sebalik pandemik ni inklusif tu juga termasuk dari segi penyertaan dan menyumbang konten ataupun kandungan dalam talian, sebab antara yang menjadi cabaran dahulu adalah keterbatasan dari segi pergerakan, di mana sekarang ni bila semuanya dalam talian, seperti yang kita boleh lihat di skrin, ni antara pencapaian yang luar biasa lah, Best of the Best Award di mana ini adalah anugerah khas untuk produk ciptaan dan mendapat pingat emas lah untuk ciptaan Cik Siti Hawa dan juga pasukan. Jadi ini menunjukkan tu bukan sekadar retorik tapi sesuatu yang boleh dicapai. Dan seterusnya pertandingan antarabangsa iaitu INVAC, dan beliau juga merupakan salah seorang penerima ikon varsity berita harian. Jadi lihatlah betapa hebat pencapaian Cik Siti Hawa ni daripada bersaing di peringkat universiti secara terbuka hinggalah iktiraf di peringkat antarabangsa dan juga
di peringkat kebahasaan. Okey, ini merupakan orang kata pembuka kepada berkenalan dengan Cik Siti Hawa dan juga perspektif beliau terhadap tu sendiri. Memang ada lah Cik Siti Hawa ni. Jadi kalau pelajar ni pun dah sehebat ni, apa kata kita dengar pula kupasan Okey, terima kasih Cik Siti Hawa. Terima kasih. Okey, sama. Kita dengar pula kupasan daripada sensei kita Cik Izwani Hassan. Tapi sebelum pada tu kepada para peserta pada hari ini, terima kasih daripada kami dan kami ada cabutan bertuah dan insya-Allah akan dilakukan berperingkat-peringkat hingga ke akhir perancangan. Okey, silakan sensei. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Izwani bin Muhammad Hassan. Saya bekerja di UMP sebagai tenaga pengajar bahasa Jepun. Jadi saya mula-mula jadi OKU ni bermula dengan aksiden pada tahun 2007. 2007 tu baru sebelum masuk UMP dah kena aksiden. Masa tu kemalangan di Jalan Genting Sempah. So kena kemalangan lah. Lepas tu tak lama daripada sampailah 2018 saya kena stroke kali pertama. Saya kena stroke 3 kali Stroke kali pertama ni berpunca daripada aksiden jugalah. Memang aksiden tu makan masa yang lama. Lepas tu kali kedua pada tahun 2020 lah. 2018 sampai 20. Aksiden kali kedua dan kali ketiga. Jadi saya rasa daripada orang normal, jadi OKU ni kita kena berubahlah sikap kita kan. So bagaimana kita nak berubah So perlahan-lahan saya ubahkan diri saya. Kita kena terima sikitlah. Saya sebagai orang OKU, walaupun orang OKU kita kena lawan orang biasa ni. Okey, orang biasa ni. So saya cuba lawan, lepas tu lama alhamdulillah boleh. Okey, sampai dah sekarang ni. Berumur 46 tahun, pencapaian saya di peringkat universiti, saya ni antara 4 kali menerima APC di UMP, 4 kali. Okey. Lepas tu menerima anugerah daripada UMP pun 3 kali. Lepas tu menerima apa lagi antarabangsa pun banyak kali lah. Nanti boleh tengok gambar yang akan ditunjukkan di sini. Betul tu dia. Wih, kebetulan gambar dengan saya pula tu. Masa combo perarakan. Lepas tu pencapaian di surat khabar tu adalah pencapaian produk saya yang pertama lah. Produk bahasa Jepun. Produk bahasa Jepun dia Nihongo. Nama dia Inazuma Jet. Masa tu kita buat je lah kan. Dan kita tahu kan. Lepas tu pencapaian di peringkat Kementerian Pendidikan. Saya dipanggil dipanggil di peringkat Kementerian Pendidikan untuk menerangkan produk saya dan buku saya. Okey. Lepas tu saya apa lagi ini adalah aktiviti pelajar. Yang ini adalah aktiviti kami di UMP. So ini adalah kelab bahasa Jepun di UMP ya. Ini adalah kalau di sebelah kiri itu Kerobak bersama-sama Gundam. di Tokyo. Yang tengah tu di daerah Gyoda. Kan yang belakang tu ada Gunung Fuji kan. Lepas tu yang sebelah kanan tu sekali tu adalah program pelajar bersama keluarga angkat di Jepun. Ini adalah antara pelajar pun sama jugalah.
Okey, yang ini yang sebelah kiri sekali adalah aktiviti produk saya saya buat pada masa saya pergi Brunei di sebelah kiri itu. Bersama pelajar-pelajar yang mengambil bahasa Jepun di Brunei. Lepas tu yang di sebelah kanan tu bersama pelajar-pelajar negara Jepun, kita bawa ke Risda Maran untuk memperkenalkan tanaman pokok getah, tanaman mengenai getah lah. Bagaimana dia proses getah dan sebagainya lah. Okey, ini adalah pencapaian di dalam dan luar negara. Dan sebelah kiri itu adalah yang bersama dengan syarikat yang besar di Johor Bahru bersama dengan Puan Masila. Lepas tu di tengah tu adalah di atas tu di Indonesia, yang di bawah tu di Spain. Sebelah kanan sekali adalah bersama Gubernur Yoda di negara Jepun lah. So ini adalah yang ini adalah sebelah kiri itu adalah di London Di London pun produk saya sampai kat situ. Okey, di sebelah kanan sekali adalah saya bersama-sama dengan orang Jepun untuk mempelajari tentang samurai di Jepun. Bagaimana pakaian dia, bagaimana budaya dia dan sebagainya. Okey, ini adalah pencapaian terkini. Yang ini baru ni saya dapat anugerah prolific, okey, daripada UMP, daripada penerbitan UMP. So terima kasihlah pada pengarah penerbit UMP, iaitu Encik Muhammad Aziz Sukri. Itu saja. Terima kasih. Okey, alhamdulillah dengan pencapaian yang sedemikian luar biasa. Jadi betul lah kan, bila kita kata kita tak malu letak tajuk tu, memang ada nya. Jadi kesinambungan daripada apa yang telah dikongsikan oleh warga OKU kita dah dengar daripada Cik Siti Hawa dan juga Sensei untuk pusingan kedua ni. Jadi kita tidak sabar-sabar lagi juga untuk mendengar seterusnya perkongsian dan kupasan daripada Cik Fazil. Silakan Cik Fazil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Fazil bin Khalid. Saya merupakan pegawai teknologi maklumat di UMP. Saya berasal daripada Temeloh, Pahang, Kampung Lipat Kajang. Dan saya mula-mula berkhidmat di UMP adalah pada tahun 2007. Masa tu perkhidmatan saya adalah sebagai pegawai teknologi maklumat kontrak lah. Okey, kehidupan saya bermula menjadi seorang kurang upaya adalah bermula daripada tahun 2007, di mana saya telah mengalami satu kemalangan jalan raya. Libur raya Pantai Timur, sebelum RNR Gambang, dan kejadian itu berlaku adalah pada tarikh 4 hari bulan 8 2007, dan kaki saya dipotong di Hospital Kuala Lumpur pada 11 hari bulan 4 2007. Dan daripada situlah kisah hidup saya bermulanya menjadi seorang kurang upaya. Apabila saya menjadi seorang kurang upaya ni, bila kita sedar dan kita mengakui diri kita kurang, bahawa kita adalah insan yang paling sensitif, dan kita perlukan masa dan perlukan kekuatan daripada keluarga, kawan-kawan yang banyak membantulah. Sebelum kita berhadapan dengan orang, bila menjadi kurang upaya, ini adalah diri kita sendiri. Kita kena berlawan, dan kita kena berlawan, sentiasa berlawan. Adakah aku mampu berlawan dengan diri sendiri sebelum berjumpa dengan orang lah. Okey, saya sebenarnya dah termasuk dan saya ucapkan okay. Saya rasa dari segi OKU adalah okey, dan sebenarnya adalah kena banyak bersabarlah. Okey, apabila saya mendapat
jemputan untuk menjadi ahli panel dan tajuk yang telah diberikan oleh pada moderator kepada saya adalah tips untuk menjadi UMP yang unggul, mampan dan profesional. Bila dengar tajuk pun saya pun rasa dah hebat sangat tajuknya tu, dan saya cubalah mengupas dari segi tips untuk unggul, mampan dan profesional tu untuk berkait dengan diri saya lah. Nak kata saya hebat jauh sekali, tak. Okey, sepanjang saya berada di UMP, antara kejayaan-kejayaan yang manis pernah saya dapat lah. Walaupun menjadi seorang OKU ni sebenarnya suka duka, yang suka tu sikit, yang duka tu banyak. Tapi kalau nak berkongsi pun panjang cerita dia kot. Kalau untuk yang suka tu, semasa dalam perkhidmatan UMP, saya pernah lah mendapat anugerah Kerja Semilang pada tahun 2017 setelah 9 tahun berkhidmat. Dan saya juga pernah mengikuti lawatan ke Thailand bersama pihak JEPA, dan saya ucap terima kasih kepada tim JEPA dari segi pengurusannya jemput pergi lawatan ke Thailand di perkampungan Satun, dan pernah juga kepada PTMK pergi ke Singapura. Itulah kenangan-kenangan manis yang saya selama saya berkhidmat di UMP, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurusan PTMK, kepada ketua bahagian pelajar dan akademik, kepada pengarah pelajar dan akademik iaitu Puan Fatimah Azura binti Wan Mahmud, ketua unit saya Cik Hanizam, Cik Sabri dan semua rakan-rakan di PTMK lah. Saya rasa itu je kot dulu yang boleh saya kongsikan pada pihak semua. Cik Fazil, boleh tak kalau Cik Fazil kongsi dengan kami yang Cik Fazil ada kata Cik Fazil ada ikon yang Cik Fazil jadikan inspirasi? Boleh. Silakan Cik Fazil. Okey, kalau saya walaupun dalam dunia ni ramai orang-orang kurang upaya yang berbahasa Inggeris, yang hebat-hebat, walaupun ada macam Speed 99 adalah bangsa Cina yang hebat, tapi saya orang Tebeloh dan bangsa saya adalah bangsa Melayu, dan saya amat meminati dan menjadikan dia adalah inspirasi orang kurang upaya adalah orang Melayu, iaitu orang Kelantan. Allahyarham Profesor Datuk Dr. Ismail Saleh, walaupun dia kena dikenali sebagai seorang pakar ekonomi. Pakar ekonomi, dan dia tergolong di kalangan orang yang terlibat dalam wawasan 2020 dari segi ekonomi. Beliau adalah seorang yang hebat, iaitu seorang yang cacat penglihatan. Dia tak nampak. Kalau saya tak ada kaki sebelah, tapi kalau profesor ni Datuk Dr. Ismail Saleh, dia adalah, maksudnya dia tak ada penglihatan, tak nampak. Dan dia, kejayaan dia adalah kisah kehidupan dia adalah maksudnya dia dilahirkan memang cacat, dan kejayaan dia daripada orang yang cacat sehingga mendapat PhD dan berjaya di antara orang yang buta pertama mendapat diiktiraf sebagai Guinness Book of Record lah, orang pertama di dunia yang mendapat PhD walaupun dengan cacat penglihatan. Dan dia juga adalah senator yang pernah dilantik, dan dia juga adalah ketua pegawai eksekutif Twintech Holding. Dia juga merupakan Presiden Persatuan Orang Buta Malaysia pada tahun 2007. Untuk pengetahuan semua pun, dia adalah sumber inspirasi lah daripada jerih dia mencipta kejayaan, dan bukannya senang lah dari segi orang yang cacat penglihatan sehingga boleh berjaya. Dan untuk makluman kepada semua pun, dia telah kembali ke rahmat Allah pada 27 Ogos 2009. Okey, Dr. Tu saya
kematian yang tetap hidup dari segi inspirasi. Lupa. Saya sering juga boleh dijadikan satu inspirasi ayat dia. Okay. Inspirasi yang saya sering guna untuk ayat dia adalah walaupun siapa kita tak kira OKU ataupun normal, jadilah orang seperti yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepemergiannya dirindui, kematiannya ditangisi dan kebaikannya perlu diteladanilah. Semoga kita termasuk di kalangan golongan orang yang seperti itulah. InsyaAllah. Wah, hebat. Subhanallah. InsyaAllah. Okay, Cik Fazil, Alhamdulillah sangat menginspirasikan. Jadi kalau tadi kita dengar daripada kisah hidup yang menginspirasikan, apa yang Cik Fazil kongsikan pada saya sangat menarik sebab Cik Fazil berkongsi pula siapakah idola dan inspirasi Cik Fazil untuk terus orang kata berjuang dan menyumbang dengan gaya dan cara yang tersendiri. Dan sudah tentunya seperti yang mana yang dikongsikan, ini bukanlah satu yang orang kata yang kita boleh dapat capai sebegitu sahaja. Dan kata-kata hikmat yang dikongsikan oleh Cik Fazil tu tadi sangat memberi kesan di mana kita ni hidup bukan sekadar hidup, Hamka pun ada sebut kan, haiwan lain pun makan, haiwan lain pun tidur, jadi sangat selari lah dengan apa yang diungkapkan oleh Prof tadi. Okey, jadi terima kasih Cik Fazil dan meneruskan kesinambungan kita ada YDP kita, Cik Azhar yang berbakat besar dalam bidang fotografi dan juga grafik. Silakan Cik Azhar mengupas tajuk kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih terutamanya kepada Dr. Munira, orang yang bekerja keras untuk menjayakan sama-sama bekerja program pada hari ini, dan juga orang yang bekerja keras di UMP untuk OKU UMP. Juga sama kepada rakan-rakan panel sekalian, rakan-rakan panel yang hebat sekalian lah. Semuanya orang-orang hebat ya. Nama saya Nur Arzahar bin Abdul Rashid, berumur hampir 46 tahun dan saya lahir di kampung yang berhampiran dengan UMP ni lah, Kampung Serandu, dan tinggal pun berhampiran dengan UMP lah. Sebelum ni juga pernah bekerja di UMP Gambang lah, dan kemudian berkhidmat di sini. Saya berkhidmat sebagai perekar grafik di Pejabat Penerbit UMP. Nak cerita sikit kalau pasal saya punya kekurangan tu, saya kaki sebelah kiri saya jatuh masa aksiden di Kemalangan lah, masa kecil lagi lah, dalam umur 2 ataupun 3 tahun lah, itu pun saya tak berapa ingat dah. Dan kecederaan tu kekal hingga sekarang lah. Jadi dari segi kata kekurangan daripada segi fizikal je lah. Cuma saya tak boleh kekurangan tu jadi sikit halangan untuk buat kerja-kerja yang berat lah, untuk angkat berat, kerja yang aktiviti sukan, tu saya tak berapa boleh lah. Jadi yang dari segi lain saya rasa Alhamdulillah Tuhan kurniakan kelebihan benda-benda lain lah. Jadi saya bersyukur pada Allah Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita semua, orang yang kelainan dan kekurangan upaya ni, untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi orang kata sedikit yang berkaitan di UMP lah. Saya mula bertugas sebelum UMP lah. Saya mula bertugas pada 5 bulan 12 tahun 2000. Sebab itu di UTM, kampus yang orang Pahang lah. Saya mula masuk lah. Dan daripada UTM tu ditukar kepada KUTM, Kuala Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia, dan seterusnya daripada KUTM tu tukar pula kepada Universiti Malaysia Pahang. Jadi kalau ikut SOBI tu daripada 5 bulan 12 tahun 2000, dan sekarang tahun 2020, hampir 20 tahun lah dalam perkhidmatan awam ni lah. Kalau dengan UMP ni, UMP kalau diikutkan tarikhnya
tabir. Jadi saya tak mempromosikan sangatlah kejayaan-kejayaan. Cuma saya bersyukur saya dapat memberi sumbangan lah kepada UMP sepanjang 18 tahun berkhidmat tu. Alhamdulillah saya dapat memberikan sumbangan lah pada UMP dalam bidang saya lah, dalam bidang fotografi, foto, bidang-bidang yang lebih orang kata ke arah seni sikit lah. Jadi kalau kejayaan dari segi anugerah tu tak ada apa sangat. Dia berdapat APC tu ada dapat 2 kali kalau tak silap. Ada juga dapat anugerah daripada saya tak ingat, pingat daripada kerajaan Pahang lah, tapi itu pun tak ambil lagi, cuma dapat surat je lah. Jadi orang kata saya sebagai pelakon grafik cuma orang yang di belakang tabir yang menguruskan, membuat keperluan yang universiti perlukan lah. Antara sumbangan yang pernah saya, yang orang kata nampak lah, saya pernah takat ni buku combo tu masih saya buat sampai sekarang lah daripada awal. Dan saya juga pernah, sebab saya daripada dari segi logo apa semua memang pernah orang kata melalui semua lah zaman-zaman tu. Jadi hinggalah ke sekarang. Jadi orang kata kalau tukang masak tu dia ada orang panggil air tangan kan. Masak ada air tangan lah masak tu. Saya sebagai grafik tinggalkan hasil-hasil saya macam tu lah, pada jubah, pada bendera UMP, pada bas, pada buku, pada macam-macam lah, reka bentuk grafik dan sebagainya lah. Itulah sumbangan yang saya dapat berikan kepada UMP. Jadi kalau berbalik kepada tajuk yang diberikan tu, iaitu tip untuk menjadi UMP, iaitu unggul, mampan dan profesional. Gaya hukum tu saya cuma nak berikan sedikit pendapat lah. Jadi dalam nak menjadikan diri kita ni sebagai seorang yang unggul, mampan dan profesional tu, kita pertamanya kita perlu ada apa orang panggil disiplin lah. Tak kira lah kita ni sebagai OKU ke, orang biasa ke, atau siapa-siapa saja, kita perlu ada disiplin diri yang kuat lah untuk nak mengurus diri, mengurus kerja, mengurus keluarga dan sebagainya lah. Jadi dengan disiplin tu barulah kita dapat memberikan hasil dan kualiti kerja yang baik lah. Disiplin tu termasuklah kata masa kita, kita orang agama Islam, ibadah kita, semua tu ada orang kata berkaitan lah dengan kehidupan kita. Kita tak boleh lari daripada semua benda tu. Jadi kita kena jaga elok-elok lah. Orang kata apa, hidup kita ni sebagai tanggungjawab. Jadi tanggungjawab tu kita dapat sempurnakan dengan baik lah. Dan yang keduanya kita menjaga hubungan. Dan yang hubungan ni yang pertamanya hubungan kita dengan Allah Ta'ala lah. Ibadah kita semua kita kena jaga. Begitu juga hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan rakan-rakan kerja kita, hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan masyarakat kita dan jiran kita. Benda tu kita kena jaga sebab orang kata bila kita, kalau kita tugas di pejabat, hubungan kita dengan antara jabatan lain tu kita kena jaga sebab ketiganya kita mesti mempunyai semangat dan motivasi diri yang tinggi lah. Bagi orang yang orang kata kekurangan upaya, kelainan upaya dari segi fizikal dan semuanya, kadang-kadang panggil apa, dari segi normalnya kita kadang mempunyai sikit rasa rendah diri lah. Jadi saya tak nak jadikan rasa rendah diri tu menjadi penghalang pada kita untuk berjaya, untuk maju ke hadapan lah. Sepatutnya dia menjadikan motivasi kepada kita lah, lebih kuat untuk berjaya di masa hadapan dan seterusnya. Sebab tu bagi saya lah, kalau dalam kehidupan dengan pekerjaan tu istilahnya lebih kurang sama lah. Kita mesti cuba memberikan hasil, memberikan khidmat yang terbaik lah. Bukan kita nak dapatkan kata pujian, penghargaan dan sebagainya, tapi hakikatnya kita akan tenang dan tenang dan senang hidup kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang kata berhubungan dan baik dengan kita lah. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan bersama.
Okay, terima kasih Cik Azhar. Tapi rasanya tak lengkap lagi sebab keunikan Cik Azhar dari segi ni ada pada macam yang kita war-warkan tadi sebagai YDP kepada PIBG. Di mana rasanya nak cari dalam Malaysia ni mungkinlah saya lah kan, tapi saya rasa pertama kali dengar. Mungkin boleh kongsikan pengalaman bagaimana dan juga mungkin juga boleh kongsi bukan saja macam mana mendapat jawatan tu, tapi apa yang nak disumbangkan dan mungkin perkara dan isu berkaitan lah yang Cik Azhar boleh kongsikan. Okey, berkaitan dengan yang YDP ni, YDP Sekolah Kebangsaan Serandu. Sekolah Kebangsaan Serandu sekolah rendah saya. Saya bersekolah di situ dahulu dan Alumni alumni sekolah rendah saya sendiri dan anak saya pun bersekolah di situ dulu dan sekarang ni dah tak ada dah anak saya tu. Jadi dia menjadi inspirasi pada saya sekolah tu kerana apabila saya pergi mesyuarat PIBG sebelum tu, sebelum saya jadi YDP lah, saya pergi mesyuarat PIBG, saya perhatikan, saya dengar apabila ibu bapa mengutarakan masalah dan sebagainya, dia menjadi inspirasi pada saya. Saya rasa saya ada idea, ada pandangan yang saya boleh bantu sekolah lah. Jadi saya pun tak sangka orang memilih dan undi saya untuk jadi YDP. Jadi saya menerima tanggungjawab dan amanah tu untuk membantu sekolah lah. Jadi saya dah cuba sedaya upaya bantu mana yang saya boleh bantulah. Dari segi nak kata sumbangan RM1 tu tak adalah daripada poket saya, tapi cubalah kita carikan ikhtiarkan dan dan pelbagai sumber. Dan di sekolah tu juga ada kelas pendidikan khas untuk murid-murid yang OKU. Jadi itu juga menjadi sumber inspirasi saya untuk kekurangan pada anak-anak itu kadang-kadang memberi semangat kepada kita untuk membantu dia orang. Kadang-kadang kalau kita lihat kekurangan dia orang tu amat sukar untuk dia orang nak meneruskan, tapi dia dengan semangat yang ada tu dia orang boleh terus belajar. Begitu juga dengan guru-guru yang orang kata bersemangat mengajar anak-anak OKU ni. Jadi kalau orang lain bersemangat, takkan kita tak boleh nak berikan juga bantuan, sumbangan, idea. Paling kurang pun kalau kita ada apa pun kita berikan idea cadangan untuk yang boleh membantu dia orang. Jadi daripada situ saya lihat seperti yang Dr. cakapkan tadi, di sekeliling kita ni ramai orang OKU sebenarnya. Ramai orang itu. Kadang-kadang kita tak ada anak OKU, dia banyak peringkat lah, ada di peringkat orang kata peringkat sekolah, peringkat anak kecil dan orang dewasa. Jadi banyak peringkat. Jadi mungkin kita boleh orang kata memikirkan kaedah macam mana kita boleh beri sumbangan pada masyarakat kita lah berkaitan dengan OKU ni. Dan yang selalu tengok ke inspirasi yang OKU ni pada ibu bapa lah, ibu bapa yang kata mempunyai kekuatan untuk menguruskan anak-anak OKU ni daripada kecil sampailah besar. Sebab saya pun ada pun ada anak yang OKU, saya lihat dia keras untuk membesarkan anak dia daripada kecil, anak dia OKU sampai besar, berulang-alik daripada jauh, daripada rumah nak ke hospital. Jadi itu semua menjadi orang kata kekuatan bagi kita. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat lah untuk membantu. Jadi boleh katakan apa yang Cik Azhar cuba orang kata semarakkan adalah semangat untuk memberi tu. Mana ada dengar kan bila dah habis sekolah, habislah ceritanya kan. Itu pada saya sangat menarik. Di mana kita boleh kembali semula ke sekolah sebagai murid tua yang dah pun menjadi YDP, dan macam yang Cik Azhar sebut yang sebelum ni tentang sumbangan pada UMP, yang menarik ini juga adalah semangat di mana bila kita bekerja, kita menyumbang tanpa memikirkan kita tu jawatan apa, jauh sekali nak fikir kita OKU ke bukan. Dan bila kita di luar, kita masih memberi memberi jasa dan juga budi. Bila kita berbudi semula kepada sekolah dan kita berbudi juga kepada masyarakat dan juga manfaatnya
dapat dirasakan dalam dan juga luar UMP. Itulah yang pada saya sangat istimewa lah tentang apa yang dikongsikan oleh Cik Azhar. Ya, saya. Okey. So terima kasih Cik Azhar. Ada apa-apa penambahan? Saya tak ada apa lah. Okey, dengan perkongsian Cik Azhar tadi, dengan sendirinya kita boleh merumuskan bahawa tajuk kita iaitu tips untuk menjadi iaitu unggul, mampan dan profesional gaya UMP, gaya Okum iaitu warga OKU UMP telah pun berjaya dikongsikan dengan jiwa. Itu yang saya rasa para hadirin pada hari ini pun dapat merasakan aura yang sama. Maknanya kita ni manusia istimewanya bila kita berkongsi aura-aura yang positif, dan istimewanya kali ni bila masyarakat OKU sendiri berkongsi kepada warga OKU dalam UMP dan juga luar dan masyarakat keseluruhannya tentang bagaimana untuk bersama memasyarakatkan teknologi sambil menyebar luaskan, merebakkan. Kita biasa dengar merebakkan virus je kan. Ni merebakkan virus yang bukannya negatif tapi merebakkan aura positif di mana sebagai individu dan sebagai masyarakat yang penting ialah apa yang kita boleh berikan dan sumbangkan. Jadi itulah antara intipati kepada perkongsian pada kali ini, dan saya rasa tidak lengkap kalau sebelum saya buat rumusan pusingan ni. Pertama tu tadi nak minta tolong kru teknikal ada berpesan mohon beri kerjasama untuk mematuhi format perkongsian. Okey, saya nampak semua dah ni dah. Okey, nak disebutkan di sini terima kasih bila di ruangan chat kita ni kita dapat banyak maklum balas yang sangat mengujakan, di mana soalan-soalan pun dah bolehlah letak di situ untuk kita kumpulkan dan bertanya nanti kepada ahli panel kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Kita ada warga pendidik daripada unit ataupun pengkhususan pendidikan khas bersama-sama kita dengan hari ini, antaranya Cikgu Ali Muzaffar. Antara pandangan yang diberikan oleh beliau sangatlah kita hargai. Ada soalan juga dan ada permintaan tadi Cik Fazil pun dah penuhi daripada rakan kita yang lain. Okey. Mungkin lepas ni kita boleh buat alumni kepada bio ni, maknanya siapa-siapa para hadirin yang hadir boleh juga membuat perkongsian. Itu mungkin satu yang spontan lah yang kita boleh tawarkan. Maknanya pengikut setia program bio, kita akan berikan insentif istimewa lah insyaAllah, kan. Sebab kita pun perlukan maklum balas daripada semua untuk menjadikan program ni bukan sekadar program bersifat resmi bulanan ataupun tahunan, tapi insyaAllah secara berkala untuk manfaat yang lebih luas lah insyaAllah. Okay, kita tengok sikit di sini daripada atas ke bawah. Terima kasih kepada Cik Nur Alia Hanim Hassan, kepada Cik Sensei sendiri, Cikgu Ali Muzaffar tadi, Cik Syazana. Okey, kita ada kita punya pelajar OKU sendiri, Amirul Hakimin yang memang suka memberi sokongan padu kepada apa-apa saja program. Okey, terima kasih Cik Hasni Azila. InsyaAllah kita akan teruskan. Cik Ali Muzaffar tadi lah kan, cikgu tadi minta kata-kata tu. Okey. Terima kasih Cik Khadijah Hatan atas perkongsian, Cik Mahfizan atas sokongan dan juga cadangan. Okey. Jadi sekarang telah pun kita ni dengan pusingan ni, pusingan yang kedua. Okey, nampaknya kita tiba kepada
Satu pusingan yang tidak lengkap kalau tak mendengar dalam banyak-banyak Okey. Wow, lupa pula. Terima kasih kru. Okey, Cik Rosmaliza. Terima kasih. Kita dah pun berjanji, jadi kita kena tepati janji tu. Tahniah kepada pemenang cabutan bertuah yang pertama iaitu Cik Siti Nasha binti Liz Harley. Dengan nombor telefonnya 0132866919. Okey, nanti kru teknikal kami akan hubungi Cik melalui nombor telefon yang diberikan, jadi pastikan nama dan nombor telefon betul kerana ada hadiah misteri menanti anda. InsyaAllah lah mampulah membuat, mungkin tidak banyak tapi mampulah membuat rasa orang kata ada pertalian jiwa dengan perkongsian jiwa yang kita ada pada hari ini, insyaAllah. Okey, tahniah sekali lagi kepada Cik Siti Nasha. Kita akan teruskan dengan pusingan yang seterusnya. Para panelis, kita akan beralih kepada pusingan yang ketiga. Okey, fokus kepada pusingan ketiga ni, kali ni kita berminat untuk mengetahui dalam banyak-banyak sekian pengalaman, apakah pengalaman yang sangat menginspirasikan bagi setiap ahli panel kita pada hari ini. Dan nampaknya Cik Siti Hawa kembali mendapat mikrofon untuk membuat perkongsian. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Munirah. Pada saya, kenangan yang tak boleh lupa adalah sekali konvo peluang ambil scroll dengan Chancellor UMP iaitu yang di Tuan Agong Sultan Abdullah. Itu yang paling specialnya pada konvo degree tahun 2013, kisah kejayaan dapat perhatian Datuk Seri Najib dan beliau ada kongsi kisah tu di Twitter. So tu terharu lah sebab time tu bekas PM ada share kat Twitter beliau kan. So itulah antara kejayaan dan kenangan yang tak dapat dilupakan. So kejayaan ni bukan saya seorang, ni kejayaan terutamanya family, sebab tanpa diorang tak adalah saya kat peringkat sekarang ni. Pengalaman kampus Cik Siti Hawa berbanding dengan rakan-rakan yang lain, di mana di sisi Cik Siti Hawa ada ibu yang tercinta yang menemani sepanjang pengajian Cik Siti Hawa kan, daripada diploma hinggalah sekarang. Mungkin Cik Siti Hawa boleh kongsikan pengalaman yang sangat luar biasa kasih ibu sepanjang masa dan membawa ke syurga. Sepanjang pengajian ibu lah, sentiasa teman, pihak UMP pun bagi kerjasama dan kelonggaran untuk ibu tinggal sekali kan di asrama. Lepas tu ibu pun teman masuk masa kat kelas, kat dewan peperiksaan, sebab penyakit ni membuatkan pergerakan terbatas. So menguruskan diri tu pun
perlukan bantuan. Sebab itulah ibu perlu ada lah untuk bantu uruskan. Mungkin Siti Hawa boleh sebutkan nama penuh dan sedikit ucapan untuk ibu tercinta. Sebab yang sekarang dia pergi appointment hospital kan? Okay. Kita ada ucapan khas surprise untuk ibu Cik Siti Hawa, Kak Dah. Okay, nama ibu Zaidah binti Tamjiz, umur 57 tahun. Ucapan terima kasih lah. Uruskan dan bantu dan sentiasa ada di samping saya. Okey, terima kasih Cik Siti Hawa kita di atas perkongsian yang sangat mengharukan, di mana Cik Siti Hawa di sebalik kejayaan beliau, mungkin ini boleh menjadi tips yang seterusnya kepada kita semua. Kita kena sentiasa memberi sokongan dalam apa jua bentuk untuk kelangsungan dan juga untuk memberi semangat lah, mendorong kepada warga OKU. Dan Cik Siti Hawa sendiri adalah satu contoh di mana dengan sokongan dan kasih sayang, sesuatu yang dianggap mungkin agak mustahil dicapai terbukti tidak mustahil dan juga luar biasa pencapaiannya. Jadi Hawa, terima kasih banyak atas kesudian berkongsi momen terindah dan juga inspirasi terindah daripada seorang anak kepada ibunya yang saya mesra panggil Kak Dah. Sekadar berkongsi, kami ada perjumpaan bulanan dan biasanya Kak Dah ataupun Puan Zaidah sentiasa setia menemani, dan bukan setakat menemani, beliau juga bertindak sebagai orang kata mak kepada kami semua dengan memberi inspirasi supaya untuk terus orang kata memperjuangkan dan juga menyumbanglah dengan cara yang tersendiri. Itu keunikan, dan juga kita pun ada surprise lah untuk Kak Dah hari ni, sebab dia pun beritahu dari awal dia minta maaf sangat tak dapat nak sertai pada hari ni atas sebab faktor kesihatan. Dia ada check up ataupun pemeriksaan kesihatan yang perlu dia hadiri. Dan okey, terima kasih Hawa. Terima kasih. Ya, memang momen yang sangat mahal, dan Cik Izwani nampaknya dah bersedia dengan headphone di atas kepala tu. Jadi silakan Cik Izwani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi saya pula kenangan yang tak dapat dilupakan, yang pertama yang setelah menjadi OKU ni adalah pengalaman untuk mendapatkan kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab ramai yang tak tahu. Daripada OKU, daripada orang yang sihat, lepas tu jadi OKU, kita nak dapatkan kad OKU dan juga dapatkan stiker ataupun pelekat OKU daripada JPJ. Rupanya memang banyak cara lah. Yang pertama, saya pergi kepada nak dapatkan kad OKU. Betulkan saya lah kalau dalam ni ada orang-orang daripada JKM. Yang pertama, untuk dapatkan OKU, kita kena isi borang. Kita kena pergi pejabat dia, kita kena dapatkan borang. Borang dia lah. Lepas tu kita kena bawa kepada doktor untuk mengesahkan kita ni adalah betul-betul OKU. Betul-betul kekurangan
kekurangan anggota badan ataupun sebaliknya kan. Lepas tu lepas tu setelah dapat cop dan tanda tangan doktor tu, kita kena pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat balik dan kita serahkan kepada pegawai bertugas di jabatan itu untuk kita tunggu selama tempoh daripada lebih kurang 6 bulan. 6 bulan saya rasanya. Lepas tu baru kita dapat panggilan daripada jabat JKN, dia akan panggil dan dia akan bagikan kad. So kad kita tu ada nombor untuk orang OKU lah. Lepas tu yang kedua untuk mendapatkan stiker kenderaan untuk orang kuat upaya. Stiker kenderaan ni kalau kita pergi keluar memang banyak jenis, semua nama lambang OKU, tapi yang ada JPJ ni dia ada nombor kod dia. Nombor kod dia kita kena letakkan. Dan JPJ tu kena lekatkan tu kita kena lekatkan lekatkan stiker tu kat tekan kat cermin kereta lah. Itulah. Lepas tu yang kedua yang saya tak dapat lupakan di UMP ni adalah peluang-peluang untuk saya bawa pelajar bersama pergi menerima ilmu di negara Jepun. Okey, ada banyak lagi gambar-gambar yang belajar yang menerima pelajaran di Jepun. Itu saja. Ya. Cik Izwani, kalau Cik Siti Hawa tadi dengan kasih ibu sepanjang masa dan membawa ke syurga, mungkin Cik Izwani boleh kongsikan juga Puan Khairul Bariah kita yang sentiasa tidak pernah culas memberi info terkini, terutamanya bila Cik Izwani mendapatkan rawatan semasa kena stroke dan sebagainya. Mungkin Cik Izwani juga boleh kongsikan dan juga kita beri ucapan khas juga kepada Puan Khairul Bariah yang selama ni yang mesra dengan saya panggil K, sahabat saya. Mungkin ini surprise yang seterusnya. Saya dengan isi saya tak dapat nak ucapkan banyak lah. Memang dia banyak tolong saya, bantu saya dari segi saya semua segi. Memberi semangat kepada saya dan sebagainya. So, terima kasihlah Puan Khairul Bariah. Terima kasih. Okay, Cik Izwani, mohon maaf kalau buatkan Cik Izwani rasa sebab dengan orang kata sedikit kejutan yang kita buat di mana kita sebenarnya nak menzahirkan rasa terima kasih yang tak terhingga sebab dengan adanya tak mampu nak lakukan tugas ni berseorangan saya lakukan tugas ni bersama dengan jabatan ataupun pusat tanggungjawab yang lain seperti Dr. Khairul daripada pusat kesihatan, dengan bantuan Puan Sabarihan daripada HR dan Cik Hafiz. Tidak lupa juga unit EAP kita ada Dr. Fatmawati dan dia dah pun memberikan penghargaan ni kepada ucapan penghargaan ni kepada Sekretariat Return to Work yang dipengeruskan oleh Cik Rahman Syafi'i, di mana Cik Izwani merupakan salah satu contoh staf kita yang berjaya kembali semula bekerja dan bukan setakat kembali tapi dengan anugerah yang macam saya sebutkan tadilah yang bukan OKU pun tak dapat nak mencapai. Okay, jadi peranan Puan Khairul Bariah ni pada saya menjadi satu inspirasi jugalah kepada kita semua dalam kehidupan berumah tangga, mengharungi susah dan senang, sesuatu yang di luar jangka, dan walaupun mungkin kadang-kadang kita rasa kecil sahaja sumbangan kita, sebenarnya dia mampu bukan sahaja menghidupkan jiwa tapi menghidupkan semula semangat suami dan juga orang lain menumpang dari segi inspirasinya. Okay. Jadi itulah saya dan bagi pihak universiti juga nak merakamkan terima kasih kepada kerjasama Puan Khairul Bariah kerana membantu
sahabat kita ni untuk sembuh. Sebab saya sebagai seorang warga juga sebenarnya menyimpan rasa gusar dengan keadaan dan serangan strok yang Cik Izwani, sebab saya kenal dia sebagai seorang yang normal sebelum ni. Jadi saya mewakili warga UMP menyokong dan terus mendoakanlah Cik Izwani moga terus sembuh dan insya-Allah terus menyumbang. Amin. Amin. Okey. Okay, terima kasih Cik Izwani. Terima kasih juga Cik Siti Hawa. Saya nampak Cik Fazil pun dah menunggu untuk kita dengar pula kisah yang ingin dikongsikan, momen terindah Cik Fazil yang boleh seterusnya menginspirasikan kita semua. Silakan Cik Fazil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya sangat maksudnya pengalaman yang sangat menginspirasikan. Okay, kalau saya boleh bagikan kategori sebagai dua lah. Satu berkhidmat di UMP dan satu lagi sebagai orang biasa yang meneruskan sebuah kehidupan lah. Okay, kalau di UMP tu saya sebenarnya mula berkhidmat di UMP adalah pada 2008, pada 2 hari bulan 5 pada 2008. Itu adalah jawatan tetap saya. Dan daripada kisah untuk saya mendapat jawatan tetap tu, kisah ni adalah berlaku daripada 13 hari bulan 3 2008, merupakan adalah tarikh saya temuduga di UMP. Dan daripada tarikh 13 bulan 3 2008 tu, saya dikejutkan dengan panggilan telefon daripada kakak saya yang menyatakan adalah tarikh itu adalah ayah saya telah pergi menghadap Ilahi. Okey, masa saya mendapat panggilan telefon berkenaan dan masa tu arwah mak saya ada lagi, dia bercakap dan dia berkata teruskan dengan terperuga lah waktu tu saya di Kuantan dan arwah ayah di Tebeluh di Lipat Kajang lah. Waktu detik itu adalah sebagai seorang anak, dalam jiwanya adalah tak tahu nak cerita macam mana menghadapi hari temuduga di mana ayah pergi. Dan saya kuatkan semangat untuk meneruskan kehidupan yang perlu saya teruskanlah. Kalau ikutkan jiwa memang nak balik, tapi untuk meneruskan kehidupan saya teruskanlah. Dan bersyukur Alhamdulillah pada temuduga tu saya telah mendapat jawatan tetap di UMP dan berkhidmatlah sehingga sekarang. Dan tak lama lepas tu dalam lebih kurang dalam 5 tahun arwah mak saya pergi. Dan itu adalah momen yang sangat saya rasa inspirasi. Saya tak tahu macam mana saya boleh menghadapinya. Dan seterusnya mendapat kerja lah. Itu satu. Okey, apabila dalam kehidupan pula, kehidupan saya adalah kalau ada seorang isteri, itu Asnur Fazura binti Muhammad, dan saya sebenarnya sama belajar dan masa itu orang belajar, saya still lagi menjadi seorang yang normal. Dan apabila berlakunya kemalangan, dan di masa kemalangan itu adalah sebenarnya saya proses dalam bertunang untuk berkahwin. Tapi apabila dah berlakunya kemalangan dan saya cacat dan dia still lagi masih bersama saya dan dia adalah sumber juga tulang belakang saya untuk meneruskan kehidupan. Keluarga saya, kakak saya, abang-abang saya dan semua keluarga terdekat pun adalah sumber kekuatan saya untuk meneruskan kehidupan daripada seorang normal kepada seorang orang upaya. Saya rasa cerita saya bukan saya nak berkongsi sedih, saya cuma boleh katakan ialah boleh menjadi sumber inspirasi kot kepada orang yang lebih hebat daripada saya tak hebat pun. Saya cuma berkongsi apa yang saya pernah lalui dan apa yang pernah saya rasa dalam meneruskan kehidupan saya dalam usia 40 tahun, dan tak lama lagi dalam bulan depan saya akan berusia 41 tahun, iaitu 18/1 sampai 80. Saya rasa itu je yang boleh saya berkongsi dan rasa kisah hidup saya lah. Okey, Doktor.
Cik Fazil. Walaupun mungkin pada Cik Fazil tu biasa, tapi saya yakin bukan saja saya, hadirin yang hadir pada hari ni pun tak dapat membayangkan dua keadaan Cik Fazil yang pada saya memang sangat unik. Contohnya Cik Fazil memang seorang yang kekuatan dalamannya tu di sebalik wajah Cik Fazil yang tenang tu, sebenarnya Cik Fazil memang seorang yang sangat kuat dari segi dalaman. Sebab Cik Fazil pun pernah kongsikan yang untuk menghadapi keadaan transisi daripada normal kepada OKU pun bukanlah satu yang mudah. Dan bila mendengar sendiri Cik Fazil berkongsi, Cik Fazil dapat kerja dengan interview menghadapi kehilangan ayah yang tercinta, dan dengarnya ibu Cik Fazil pun dah tiada. Kita dapat juga satu inspirasi di mana apa pun keadaan kita, kekuatan kita tu sebenarnya boleh menarik orang lain untuk menyokong kita juga. Sebab bila Cik Fazil kuat, ahli keluarga pun terus memberi sokongan. Dan satu lagi kisah inspirasi yang pada saya masih rare lah kalau orang sekarang selalu sebut, kesetiaan seorang pada cintanya seorang isteri, ya apa pun keadaan. Ini betul-betul contoh yang realiti di mana kasih sayang tu diuji semasa susah dan senang, semasa normal dan OKU, semasa tiada kepada keadaan yang lebih baik. Kan, yelah, maknanya kalau dari segi ekonominya bermula dengan belum ada kerja yang tetap, kontrak, dapat kerja. Jadi tahniahlah kepada suri hati Cik Fazil, iaitu Puan Asno Fazura Cik Fazil. Betul. Dan seperti mana kesempatan yang kita berikan kepada dua rakan OKU kita, mungkin Cik Fazil ada kata-kata penghargaan juga kepada suri hati dan juga ahli keluarga yang menyokong Cik Fazil selama ni. Okay, saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan ucapan saya adalah sangat membantu dan sangat menyokong saya lah, daripada normal kepada tak normal. Itu je kot yang boleh saya kongsikan. Okey, terima kasih Cik Fazil. Ini ialah kita sebenarnya inspirasi ni kadang-kadang kita rasa macam mungkin hanya dengan kita membaca ataupun mendengar kisah, tapi lebih daripada tu adalah untuk kita menterjemahkannya lah kepada perbuatan dan macam kisah Cik Fazil ni dalam bentuk sokongan sepanjang hayat. Itu yang sangat berharga. Okay, jadi terima kasih sekali lagi Cik Fazil. Jadi kita dengar pula apakah inspirasi momen yang mahal daripada Cik Azhar kita. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Munira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah dengar kata cerita daripada rakan-rakan panelis lain. Jadi masing-masing orang kata ada kisah masing-masing lah dalam kehidupan kita ni. Kita ada kisah masing-masing, kisah suka duka tu masing-masing ada lah. Tapi bagi saya, walau apa pun kisahnya, kita tetap kena teruskan kehidupan kita. Jadi bagi saya lah, saya daripada kecil, daripada sekolah rendah apa, memang kata meminati bidang seni dah, bidang lukisan, bidang apa semua tu lah. Tapi cuma orang kata tak ada rezeki, habis sekolah menengah apa semua tak ada rezeki untuk menyambung pelajaran dalam bidang tu lah, bidang yang berkaitan lah. Dah mohon tak dapat juga. Jadi bekerja macam biasa lah, bekerja kilang, kerja apa macam biasa. Jadi melalui zaman-zaman tu, zaman-zaman agak sukar lah. Zaman-zaman dulu tu bukan macam zaman sekarang lah, agak tu zaman-zaman media sosial sebenarnya tak ada. Jadi bagi saya, pengalaman saya mendapat dalam masa kesukaran bekerja apa semua tu, berpindah ke sana ke sini dan mencari kesesuaian pekerjaan tu, saya mendapat tawaran temuduga untuk masuk kerja di UTM Cengkang Pahang lah. Jadi saya mohon tu pun kerana tengok iklan dalam surat khabar je lah, ada jawatan kosong. Tapi waktu tu jawatan yang ditawarkan kosong adalah pembantu makmal.
waktu tu. Jadi saya mohon je lah. Saya mohon dan saya pergi temuduga di UTM Skudai. Saya pergi temuduga, saya masih ingat lagi lah, saat-saat itu saya ingat lagi. Dan saya hanya bersuara lah, kalau ada rezeki dapat lah. Jadi dalam orang kata waktu tu isteri saya syarat lah nak sampai bulan mengandung anak yang kedua lah. Jadi mungkin nak jadi rezeki anak kot, saya berjaya dapat pekerjaan tu. Dan saya lapor diri pada 5 hari bulan 12 tahun 2000. Jadi isteri saya bersalin 29 hari bulan 11. Jadi lebih kurang seminggu di Indra Kota waktu tu. 5 hari bulan 12 tahun 2000. Dan dari situ bermulalah orang kata apa perjalanan saya dalam kerja ni lah. Tapi bila saya bekerja sebagai jawatan saya terima adalah pembantu makmal. Saya lapor diri sebagai pembantu makmal. Walaupun waktu tu rasa student cuti, jadi saya tak tu. Waktu mula saya letak dia sebagai pembantu makmal kimia di UTM Jangan Pahang tu kimia. Tapi masa tu student cuti, saya tak dapat buat apa-apa kerja lah. Jadi apabila dilihat waktu tu saya ditukarkan kepada pembantu makmal bahasa di pusat bahasa silap saya. Ketua jabatan saya waktu tu PM Ainul. PM Ainul. Jadi daripada situlah saya apabila bekerja di makmal bahasa, saya menggunakan kemahiran saya buat kerja yang saya, dari situlah dia berkembang lagi. Dan seterusnya apabila daripada UTM Skudai tu tukar kepada KUTEM, saya masih dengan jawatan sebagai pembantu makmal lah. Tapi apabila duduk di pusat bahasa tu, saya banyak juga membantu kerja-kerja pentadbiran, kerja-kerja yang diminta oleh jabatan pentadbiran waktu tu, buat design, buat apa semua. Sebab saya memang kecenderungan tu kepada bidang seni lah. Jadi saya minat dan suka buat benda tu. Jadi walaupun bantu makmal, tapi saya buat juga kerja lain. Buat dan daripada situlah saya juga nak ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Wan Rashid, orang yang pertama di sini yang nampak bakat saya lah. Dia yang banyak memberi dorongan dan bantuan pada saya, dan sehinggalah pada tahun 2008 dia minta saya, dia cadangkan kepada saya suruh tukar skim, masuk pada skim B waktu tu. Dan dia yang menguruskan segalanya. Permohonan tukaran tu dia yang uruskan dan alhamdulillah berjaya. Jadi saya tengok saya punya 1 hari bulan 9 tahun 2008 saya dapat surat tukaran skim tu, masuk pada skim B sebagai pereka. Dan dari situ lah saya rasa itu antara saat-saat yang saya kata sebab saya rasa sebelum saya bukan lulusan daripada mana-mana universiti. Sebab saya kata seminat bidang seni tapi nak masuk tak ada rezeki. Tapi Tuhan tukarkannya, saya berjaya dapat kerja sebagai pereka ni, saya amat bersyukur lah. Sebab saya rasa minat saya dengan tawaran jawatan tu memang saya tepat dengan yang telah saya angankan lah untuk kerja sebagai pereka tu. Jadi daripada situlah saya tak ada lulusan universiti. Jadi kerana minat yang amat tinggi, saya pergi kursus, pergi bengkel dan macam-macamnya, saya pergi kursus. Dari situlah saya belajar sebab minat. Saya tahu saya tak belajar kat universiti, jadi saya tak ada dari segi. Saya rasa itulah antara saat yang saya rasa yang saya akan ingatlah sampai bila. Walaupun bagi saya, walaupun kita merancang, tapi ketentuan tu daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita, mungkin dulu saya memang berangan nak masuk universiti, nak belajar bidang grafik, bidang seni ni, tapi Allah Ta'ala tak izinkan, tapi diizinkan saya bekerja bidang ni dan saya akan dapat juga apa yang saya minat dan saya suka tu lah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada terutama Cik Wan Rashid, orang yang nampak bakat saya lah di MP ni, dia yang membantu saya. Dan sehingga sekarang lah saya kekal dengan skim B dan saya boleh buat kerja dengan selesa dan baik mengikut apa yang saya minat dan suka lah. Dan daripada situlah saya dengan minat tu lah saya
cuba membantu dan menyumbang kepada orang lain pula lah. Ya, tu yang dapat saya kongsikan. Okay, Cik Azhar, pengalaman yang sangat unik lah, di mana orang kata cerita-cerita tu dengan berbekalkan nasihat dan tips yang Cik Azhar sendiri beri, iaitu disiplin, menjaga hubungan dan juga motivasi yang tinggi tadi kan, dalam pusingan sebelum ni terbuktilah dia akhirnya membuahkan sesuatu yang saya sendiri tak terfikir pun sebenarnya. Maknanya walaupun mulanya masuk sebagai pembantu makmal, tapi dengan izin Allah, disebabkan komitmen Cik Azhar tu sendiri, pihak pengurusan boleh bantu menurunkan kepada bakat sebenar Cik Azhar, iaitu dalam fotografi. Sebab Cik Azhar ni seni orangnya, itulah nanti kita jemput apa ni yang kata jualan kasih sayang Cik Azhar tadi, dan juga pameran fotografi lah kan. Jadi sama juga Cik Azhar, kalau tadi lebih kepada dedikasi tu kepada khusus untuk ibu, untuk isteri, untuk seorang kekasih yang menjadi isteri yang setia, Cik Azhar kali ni saya rasa adalah mungkin rangkuman kot kedua-duanya, sebab saya dengar Cik Azhar saban malam setia membantu isterinya berniaga. Jadi mungkin berikan juga ucapan boleh berikan ucapan khas lah kepada mantan bos yang saya dengar ialah, yang juga mantan rakan sekerja saya, iaitu PM Dr. Ainul, dan juga lain-lain yang mungkin Cik Azhar ada dedikasi istimewa untuk mereka. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Dr. Munirah. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan penghargaan lah kepada orang yang berada di samping dan sekeliling saya lah, kepada keluarga saya, isteri saya dan anak-anak yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan lah pada saya untuk berjaya dalam kerja. Dan dengan berjaya dalam kerja tu, Allah murahkan rezeki, dan rezeki tu saya kembalikanlah pada keluarga, isteri dan anak-anak lah. Jadi alhamdulillah saya bersyukur di situ, dikurniakan isteri dan anak-anak yang memahami tugas dan kerjaya saya. Dan seterusnya saya juga menzahirkan penghargaan kepada individu-individu yang memberikan yang memberikan sokongan juga kepada saya di kerjaya saya, seperti PN Dr. Ainul, ketua jabatan pertama saya, PN Dr. Ainul, dan kemudian pada Encik Wan Rashid, dan juga ada 2-3 orang lagi lah, ketua-ketua unit dan ketua jabatan yang sentiasa memberikan motivasi, memberikan semangat pada saya untuk kerja dengan lebih baik. Dan juga kepada rakan-rakan sekeliling saya, rakan-rakan sepejabat saya lah, dan juga rakan-rakan UMP yang sentiasa berhubung dengan baik, memohon khidmat saya semua. Alhamdulillah, lagi saya mampu, saya akan cuba tolong bantulah. Juga kepada rakan-rakan rakan-rakan OKU sekalian, dan cuma saya ingatkan, janganlah kita berasa rendah diri dan sebagainya. Jadi kuatkan semangat, disiplin dan hubungan kita, jaga supaya apa yang Tuhan kurniakan tu, kekurangan tu mungkin ada kelebihan dia lain. Jadi insyaAllah kita boleh dan berjaya meneruskan kehidupan ni dengan berjaya, dan jangan lupa kepada Tuhan Allah Ta'ala kita lah. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasihlah pada semua. Okey, terima kasih banyak Cik Azhar. Memang sesuai kita letak Cik Azhar di panel yang orang kata yang penutup kepada sesi ni. Kita pergi kepada segmen yang ditunggu-tunggu, iaitu boleh bertanya sendiri kepada panelis. Izinkan saya untuk mengumumkan pemenang cabutan bertuah yang seterusnya. Okey, pemenang cabutan bertuah yang seterusnya ialah Cik Anis Ruwaida binti Abdul Hamid
Cik Anis Ruwaida binti Abdul Hamid dengan nombor telefonnya 0199568524. Jadi tahniah dan kru teknikal kami akan menghubungilah untuk hadiah misteri. Okey. Dan kita pergi sebentar kepada ruangan chat untuk meraihkan para hadirin yang sudi meluangkan masa pada menyertai dan menyokong program kita sekaligus menyantuni warga OKU di UMP. Saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Hilmi yang juga merupakan senior saya, ni bos saya di Pusat Sains Kemanusiaan, dan saya ingin mewar-warkan saya selaku pensyarah kanan di Pusat Sains Kemanusiaan, kami berbesar hatilah untuk bekerjasama dengan bukan sahaja warga OKU di UMP tapi juga para pendidik dan mungkin juga institusi yang berkaitan, yang berminat untuk kita berkolaborasi dan menyumbang kepakaran lah untuk manfaat semua. Saya sentiasa ingat pesanan bos saya bahawa kita seharusnya boleh, terima kasih sama-sama bos, supaya kita sentiasa ada semangat untuk berkhidmat dan berbakti. Macam kalau saya boleh kongsikan sedikit yang mengujakan saya untuk terus berkhidmat dan memperjuangkan warga OKU. Bila saya melihat bos saya di luar UMP, beliau merupakan seorang kuat masjid di kawasan beliau, dan kalau tidak silap saya sebagai pengerusi, di mana ini satu contoh jugalah bagaimana kita boleh berkhidmat kepada warga setempat selain daripada di tempat kerja, seperti mana yang ditunjukkan oleh rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih juga kepada Dr. Rosfazila daripada KUIS dan juga rakan-rakan daripada Petaling Jaya dan di seluruh Malaysia khususnya dan amnya dalam menyokong rakan-rakan kita. Dan saya tengok ada ahli keluarga yang juga menyokong dengan memberi ucapan. Di sini ada kru kita, contoh ni saya punya supervisor PM Dr. Nur Raziah merakamkan ucapan-ucapan kepada panelis. Begitu juga dengan Cik Fatimah Nordin, untuk Cik Izwani, Cik Fazil. Senang kata semua panelis mendapat maklum balas yang sangat positif. Okey. Dengan tidak memanjangkan bicara dan mengajukan soalan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Saya Puan Nur Alia Hanim. Saya penolong pustakawan daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Saya ingin mengutarakan soalan ini kepada Sensei Encik Izwani. Apakah rancangan pada masa hadapan Puan Nur Alia yang aktif juga di ruangan chat kita memberikan maklum balas dan komentar, dan ni ada soalan khusus untuk Sensei kita. Silakan Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana memberi soalan yang terbaik itu. Buat masa ni kita dalam perancangan. Saya dengan pihak penerbitan universiti tengah sedang menjalankan hubungan dengan pihak luar. So dalam perancangan lagi ya. Okey, maksudnya ada dalam perancangan dan mungkin kalau pihak Puan berminat, Puan Nur Alia mungkin boleh berhubung dengan Cik Izwani dan juga berhubung dengan saya sendiri, mungkin kita boleh sampaikanlah hasrat tu dan kita dah tahu nak apply pada siapa. InsyaAllah boleh. Cuma Puan berminat untuk berkolaborasi misalnya menulis? Boleh sebab saya pun sekarang ni pun dalam proses penulisan jugalah. Sebab saya pun dalam proses. Okay. Tak silap ada Puan tinggalkan nombor telefon ya tadi?
Tak ada. Tu Cik Munirah. Saya dalam respon untuk jawab tu ada. Nanti saya tinggalkan nombor telefon. Boleh. Dan saya pun mungkin Cik Izwani berminat untuk berkolaborasi dan saya pun sendiri bagi pihak universiti tak ada masalah, kita boleh kumpulkan cadangan dan inisiatif ni dan kita akan majukanlah kepada PTJ yang berkenaan, khususnya pengarah penerbit sendiri, Cik Azli, insyaAllah. Menjawab persoalan Puan Alia? Alhamdulillah. Okay, kita boleh ni lah, boleh PM saya nanti. Saya akan tinggalkan telefon. Okey, terima kasih Puan. Okey, soalan yang seterusnya. Ada lagi soalan untuk bertanya terus kepada panel? Silakan. Okey, kita dah ada pun soalan dalam ruangan chat ni sendiri. Saya tengok daripada awal lagi dah ada soalan yang berkaitan dengan kita scroll. Okey, ni Cikgu Ali Muzaffar ada bertanya, apa saranan dan nasihat Tuan Sensei dan Cik Hawa untuk OKU di luar sana? Jadi silakan. Saranan dan nasihat untuk warga OKU. Cik Siti Hawa, mungkin boleh Okey. Jadi saya tu jangan rasa down, bukan kekurangan kita tu satu kelebihan, abaikan kata negatif orang dan kemampuan kita dan orang sekeliling OKU tu pun harus bagi sokongan lah untuk OKU tu ke depan. Okey, terima kasih Cik Hawa, harapnya menjawab soalan ataupun yang ditanyakan oleh Cikgu Ali Muzaffar tadi. Okey, silakan Sensei. Okey, pada saya pula untuk orang-orang OKU di luar sana diharap jangan putus asa. Mesti bersemangat untuk terus seiring dengan orang-orang yang normal. Kita mesti menjadikan kecacatan kita adalah kelebihan kita yang tak dapat dirasai oleh orang-orang normal. Sebab orang-orang normal dia hanya rasa yang normal lah. Kalau kita ni yang dah cacat ni, kita kena tahulah yang ada cacat kan. Cuma kita jadikan kecacatan tu adalah kelebihan kepada kita. Dia dah anugerah daripada Tuhan lah. Itu bagi saya lah. Okey. Terima kasih Cik Izwani dan Cik Siti Hawa. Mungkin kita pun boleh bertanya soalan yang sama pada Cik Fazil dan Cik Azhar. Apakah pesanan untuk warga OKU di luar sana? Okey. Bagi saya adalah warga OKU sebenarnya bukanlah insan yang lemah dan warga OKU ni sebenarnya insan yang hebat. Kehebatan dia dari segi berbagai aspek dan sebenarnya korang upaya ni adalah boleh di-develop dan diuruskan dengan yang lebih baik jika diberi peluang. Sebagai contoh, kalau macam buat andaian, macam kita kalau buat berlari 100 meter, kalau contoh saya tak boleh lah. Kalau contohnya kita berenang, apabila orang OKU ni kita kena kuatkan semangat. Contohnya renang tu, kalau contoh saya, tangan saya ada 2 dan kaki saya ada 1 dan dapat, walaupun dalam pertandingan tu kita tak mampu nak memenangi, tapi sekurang-kurangnya kita mampu bersaing untuk mendapat tempat yang terbaik walaupun bukan kemenangan lah. Penting semangat ke Fazil? Semangat tu insyaAllah. Okey. Terima kasih Cik Fazil atas inspirasi yang diberikan. Cik Azhar? Ya, okey. Pada golongan OKU di luar sana, kekurangan itu bukan masuk kelemahan lah pada kita. Jadi seperti yang dia cakap, kadang-kadang kita berasa rendah diri dan lemah dengan
kekurangan tu, tapi sebenarnya kekurangan tu patut jadi motivasi lah kepada kita untuk lebih kuat lagi lah. Kekurangan tu mungkin kekurangan pada benda yang kita tak boleh mampu lakukan. Golongan IQ ni ada berbagai kategori lah, luas macam-macam dia, ada yang fizikal, mental dan sebagainya lah. Jadi bagi kita yang masih boleh menggunakan kudrat dan kelebihan lain yang ada tu, kita gunakanlah. Mungkin ada lagi OKU yang kata lebih teruk daripada kita, perlukan bantuan apa semua tu, itu pun kita kena kena bersyukurlah. Kita OKU mungkin ada orang lebih teruk lagi pada kita. Jadi dan dalam kemampuan kita, kalau kita boleh bantu orang lain tu, alhamdulillah lagi baiklah. Jadi bagi saya apa-apa pun kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada, apa yang Tuhan kurniakan tu, kita kena bersyukur dan teruskanlah kehidupan kita macam biasa. Mungkin kita perlukan bantuan orang lain dan orang lain juga perlukan bantuan kita. Jadi kita sama-sama memerlukan di luar sana. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Azhar di atas orang kata lebih juga kepada tazkirah lah kepada kita bahawa kena bersyukur. Bila kita bersyukur tu dengan sendirinya kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okey, terima kasih banyak. Di sini saya nak berterima kasih juga kepada Cik Norris di sini. Dia ada tinggalkan nombor telefon untuk dihubungi. InsyaAllah kita akan hubungilah Cik Norris dan juga alumni untuk hadirin ataupun peserta bio ni untuk siri yang akan datang, yang terdekat sekaligus terus mewar-warkanlah. Kita ada beberapa program sepanjang sambutan sebulan bulan OKU sambutan bulan OKU di UMP. Jadi ada berbagai aktiviti yang dianjurkan, termasuklah yang disebutkan tadi, fotografi, pertandingan video, logo dan sebagainya. Maafkan saya. Dan pada minggu hadapan, pada hari Khamis, kita ada lagi satu siri bio yang kedua, di mana pada kali ini kita menjemput seorang tokoh akademik daripada Amerika untuk berkongsi, Prof. Badrul Hudahan, untuk berkongsi tentang tajuk norma baharu dan juga peluang baharu juga kepada warga OKU melalui platform Maya. Jadi dipanjangkanlah jemputan ni dan diharapkan sokongan padu yang diberikan pada hari ini, insyaAllah kita boleh teruskan di program siri bio minggu depan dan juga program-program yang lain sepanjang bulan ni dan juga insyaAllah akan datang. Okey, ada soalan lain daripada para hadirin? Ada soalan tak nak ditanyakan secara terus? Ada soalan? Okey, kalau masih memikirkan soalan, kami ada soalan yang diterima daripada pelajar berkenaan berkenaan dengan bagaimana soalan ni adalah soalan untuk semua ahli panel daripada Kaiwen. Bagaimana untuk menyantuni kanak-kanak, rasa ingin tahu kanak-kanak terhadap warga OKU. Saya ulang soalannya, bagaimana untuk menyantuni rasa ingin tahu kanak-kanak terhadap warga OKU. Silakan Cik Hawa. Okay. Pada saya mungkin kita boleh terangkan kita ni kenapa kita kenapa duduk kat kursi roda, apa yang menyebabkan keadaan kita gitu. So diorang faham lah kenapa keadaan kita macam tu lah. Okey, tips yang mudah tapi praktikal. Terima kasih Cik Hawa. Mudah, kita santun menyantun kan. Maknanya diorang kanak-kanak ni selalunya sangat curious
nak tahu. Jadi kita pun kena respons dengan tenang dan meraihkanlah rasa ingin tahu mereka. Gitu Cik Awa? Ya, Okey. betul. Okey. Macam mana Sensei? Bagi saya pula bagi masyarakat sana kepada orang OKU, persepsi ataupun stigma masyarakat terhadap OKU, anak-anak dari kecil tu perlu dididik dengan nilai-nilai yang menyokong dan tidak memandang rendah pada golongan seperti kami. Golongan OKU perlu diberi peluang yang sama rata untuk dalam bekerja dan berdikari, selain menikmati prasarana yang OKU supaya hidup mereka lebih sejahtera. Itu pandangan saya lah. Okey. Terima kasih Sensei. Tersusun jawapan Cik Izwani merangkumi bagaimana orang lain juga boleh membantu kanak-kanak tu lebih memahami. Ya, betul juga kan, kadang-kadang sebab keadaan sekeliling belum cukup kondusif, insyaAllah pada masa akan datang dengan sokongan semua pihak dia akan memudahkanlah rasa ingin tahu kanak-kanak tu disantuni sebaiknya dan dia pun tahu macam mana untuk berurusan dengan warga OKU yang menjadikan inklusif ni bukannya untuk orang dewasa sahaja, inklusif ni termasuk juga dengan kanak-kanak. Okey, menarik Okey, Cik Fazil, kan ada pandangan? Saya cuba nak tambah sedikit kot. Dari segi kalau contohnya bila masyarakat, maksudnya kita kena sekeliling tu perlu membantulah dari segi masyarakat, bagi semua pihak untuk menerima lah golongan seperti orang kurang upaya ni, supaya dia dihargai dan dia pun sama dengan orang yang normal lah. Dari segi kanak-kanak tu maksudnya kita kena bagi pemahaman lah untuk yang sedetailnya apa dan kenapa menjadi begitulah untuk semua orang. Itu pendapat saya lah. Okey, terima kasih Cik Fazil. Ini jelaslah dekat sini rasa ingin tahu tu bukan patut dielakkan tapi patut diraihkan lah kan. Dan cara meraihkan tu bergantunglah kepada kita juga boleh didik kanak-kanak yang kadang-kadang mereka ni jujur, jadi cara mereka melontarkan soalan ataupun gerak tubuh, bahasa tubuh pun kita boleh didik supaya budaya menghormati ni juga bersifat inklusif. Macam Cik Fazil sebut tadilah, meraihkan dan menghargai. Okay, terima kasih Cik. Biasanya kalau kanak-kanak di sekolah pun maksudnya ada diajar tentang berkaitan orang KU dan sebagainya, tapi kadang-kadang pemahaman itu bergantung pada kanak-kanak lah. Itu juga penglibatan ibu bapa yang keluarga ataupun ibu bapa yang tak ada terlibat dengan orang-orang OKU pun kena cuba memahami keadaan orang OKU lah, sebab kadang-kadang kita perasan mungkin kadang-kadang ada orang yang tak biasa bergaul dengan orang OKU ataupun ahli keluarga dia tak ada orang OKU, dia macam tak selesa bila tengok orang OKU. Tapi tak apa, kita sebagai orang OKU kita kena terima keadaan yang macam tu lah. Tak ada masalah bagi kita. Jangan kita mudah berasa hati semua dan sebagainya lah. Sebab masyarakat kita ni ada berbagai masyarakat. Jadi mungkin akan datang masyarakat kita akan lebih baik dengan penerimaan orang-orang OKU tu, insyaAllah saya rasa akan lebih baik. Kalau kita terlalu ada pendedahan, terlalu perkongsian ilmu berkaitan dengan orang-orang OKU lah. Jadi anak-anak tu berkaitan dengan budak-budak kecil dan anak-anak ni dia perlukan pendidikan dan tunjuk ajar daripada orang yang lebih dewasa lah, kalau di sekolah, di rumah, dari keluarga. Jadi lama-lama keadaan tu akan jadi okey lah, akan jadi mesra lah. Maknanya kita akan mesra OKU, mesra dengan masyarakat. InsyaAllah keadaan tu akan jadi baik lah. Okey, alhamdulillah dengan orang kata jawapan yang mantap daripada ahli panel semua, Cik Azhar,
Cik Fazil, Sensei, Izwani dan juga Cik Siti Hawa. Dengan ini kita, majlis kita pada hari ini yang dikongsikan dengan jiwa ni hampir ke penghujungnya. Okay, dan kita nak santuni dan raikan juga pandangan daripada rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas ucapan penghargaan dan cadangan seterusnya daripada Puan bahawa boleh dimasukkan dalam takwim tahunan UMP, jemput panel daripada jabatan lain. Okey, maksudnya lebih kepada kolaborasi dan insyaAllah mungkin kita boleh jemput juga Puan untuk membuat perkongsian contoh yang berkaitan dengan yang apa, kalau tak silap saya daripada perpustakaan jadi mungkin boleh kita wujudkan apa, mungkin cadangan ke yang berkaitan untuk mesra OKU. Dan Cik Siti Aisyah kita juga berkongsi tentang tips tadi. Jadi apa, alhamdulillah okay, Cik Rosmalisa, okay, terima kasih sama-sama. Cik Marina, Cik Siti, okay, terima kasih. Kita pun ada, terima kasih kepada kekanda Puan Siti Sohaila, terima kasih banyak-banyak menyokong usaha yang apa orang kata penuh bermanfaat insyaAllah. Okey. Nampaknya nampaknya kita pergi kepada cabutan bertuah yang terakhir sebelum kita buat kesimpulan. Okey, tahniah kepada Dr. Rosfazila binti Abdul Rahman dengan nombor telefonnya 0123313020 yang memenangi cabutan bertuah perdana pada hari ini. Tidak lupa juga kita ada Cik Puan Intan Nordin yang merupakan presiden bagi kelab Sama Pahang, dan insyaAllah kita akan sama-sama bekerjasama. Terima kasih Cik Puan Intan atas sokongan. Kejap ya. Oops. Mungkin Cik Puan boleh unmute nak dengar suara. Puan, boleh unmute-kan mikrofon tak? Okey, saya dah unmute tu. Okey. Mungkin ada ucapan untuk warga rakan-rakan OKU kita dan mungkin boleh kongsikan juga peluang untuk kita sama-sama beramal. Ya, Assalamualaikum diucapkan pada semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada UMP ni kerana telah merintis satu jalan yang saya rasa yang akan membuka lebih banyak peluang untuk kita berinteraksi dan menyantuni warga OKU ni dengan cara yang lebih inklusif dan bukannya inklusif sebenarnya saya rasa dengan cara yang lebih apa perkataannya, holistic, that's the word, holistic. Jadi maknanya kita boleh bergabung dengan berbagai pihak sebab satu pihak tidak dapat untuk melakukan segala-galanya dengan sendiri. So kita memerlukan lebih ramai yang masing-masing mempunyai kepakaran yang tersendiri untuk membantu warga OKU. Dan saya selain daripada itu saya nak mengucapkan selamat Hari OKU kepada seluruh warga OKU dan sebenarnya di Kuantan
Sama-sama, terima kasih kepada Cik Puan Intan kita selaku Presiden Persatuan Sama Pahang yang berfokuskan kepada aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, dan diharapkan insya-Allah lah dengan orang kata langkah pertama ni kita akan mengorak bersama-sama untuk banyak lagi macam yang Cik Puan cadangkan tadi, sangat bernas lah, holistik. Maknanya kita selain pada inklusif, kondusif, holistik, bermakna kita bersama-sama selarilah dengan nama persatuan itu sendiri. Dan di UMP pun kita ada komuniti sinergi masyarakat OKU dan juga luar, jadi ini memang sesuai lah insyaAllah dengan lafaz bismillahnya, insyaAllah kita akan teruskan. InsyaAllah, ya. Terima kasih. Oh, nampaknya dah melebihi 1:02 daripada waktu yang kita jadualkan. Mohon maaf kerana secara tidak sengaja atas sambutan yang bukan saja pada saya menggalakkan lah, sangat luar biasa sebab untuk pada bicara OKU, tahniah kepada semua yang menyokong di atas kejayaan program ni, kepada pihak Universiti Malaysia Pahang. Kami merakamkan terima kasih, begitu juga kepada OKUM maknalah untuk menyokong program kami pada hari ini. Kita sudahi dengan bacaan surah Wal-Asr dan tasbih farah. Okay, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi. Bye. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua.